Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita kembali dalam sesi PDPR kita. Minggu ni minggu yang keberapa Yang ke-23. Setelah daripada kiraannya start daripada awal tahun kan. Okey, diharapkan semuanya dalam keadaan sihat. Jika ada yang terkena musibah COVID-19, diharapkan dapat banyak-banyakkanlah istighfar dan sabar dan berusaha untuk jaga diri, makan ubat supaya dengan sakit yang kamu dapat ni semoga disembuhkan cepat, cepat sembuh, dan semoga menjadi satu iktibar pada kita supaya kita lebih berjaga-jaga, bersyukur Allah panjangkan umur dan bersyukur kerana Allah telah memberi satu peringatan kita melalui sakit. Okey, jaga diri dan juga keluarga. Okey, untuk minggu ni kita akan cover tajuk khauf dan roja. Khauf dan roja ini dia termaktub di bawah bidang akhlak Islamiah. Okey, kamu boleh bersedia dengan buku teks dan juga buku modul kamu. Sambil-sambil dengar, kamu menulis sekali apa yang ada dalam buku modul. Boleh ya? Okey, Ustazah harapkan mengharapkan sesi tidak terlalu panjang seperti selalu yang Ustazah buat. Okey, kita buat short and sweet lah. Okey. Jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 193 hingga 197 dan juga buku modul lah. Ustazah tak semak pula muka surat berapa. Okey, pelajaran 23 khauf dan roja. So, boleh kita mulakan sekarang ya. Okey. Okey, target pada hari ini untuk tajuk ini, Ustazah target ada empat perkara. Yang pertama, supaya kamu dapat menyatakan apa dia maksud khauf dan juga roja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah menjelaskan contoh khauf dan roja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini dalam slide ni hanya ada 2 cerita sahaja. Sebenarnya bukan banyak, tapi 2 cerita ni Ustazah nak ingat sekurang-kurangnya satu. Kamu ingat satu contoh contoh menunjukkan khauf dan roja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, menerangkan 2 konsep keseimbangan antara khauf dan roja. Maksudnya apa dia? Konsep nak seimbangkan perasaan takut dan juga perasaan mengharap, perasaan khauf dan juga perasaan roja. Yang keempat, menerangkan sekurang-kurangnya 2 hikmah bersifat khauf dan juga roja. Okey? Okey, kita pergi ke objektif yang pertama. Apa dia maksud khauf dan roja? Okey, di sini maksud khauf tu sebenarnya bukan maksud asal, memang maksud dia ialah takut. Tapi di sini dinyatakan takut kepada apa? Takut kepada kemurkaan dan azab Allah. Okey, kena ingat apabila menyatakan maksud, sekurang-kurangnya dia ada 2 poin yang kamu kena ingat. Poin yang pertama, takut kepada kemurkaan dan azab Allah. Okey, takut. Poin yang kedua, bila dah takut nak buat apa? Dengan menjauhi segala larangannya. Okey, maksudnya kat sini kamu takut kepada apa? Takut kepada kemurkaan, Allah murka, dan juga azab Allah. Caranya dengan menjauhi segala larangannya. Okey? Apa pula maksud roja? Roja'a tu harap. Maksudnya mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan keredaan Allah. 1 poin. Mengharapkan keredaan Allah. 1 poin. Dengan
melaksanakan segala perintahnya. Okey? Dengan melaksanakan segala perintahnya, poin yang kedua. Maksudnya Ustazah ulang balik, mengharapkan. Roja ini mengharapkan keredaan Allah. Caranya macam mana? Dengan melaksanakan segala perintahnya. Tadi takut. Takut apa? Takut azab Allah, murka Allah. Jadi caranya macam mana? Dengan meninggalkan apa yang Allah murka. Larangannya. Okey? Roja, kita harap. Harap apa? Harap keredaan Allah. Mengharap keredaan Allah itu yang dapat pahala. Dengan cara mana? Dengan cara apa? Dengan melaksanakan segala perintahnya. Faham ya? Takut. Takut dengan apa? Kita nak buat apa? Harap. Harap dengan apa? Kita nak buat apa? Okey? Khauf dan roja. Okey, berikutnya ialah dalil nakli bagi khauf, bagi perasaan takut. Daripada surah Al-Imran ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setinya. Maksudnya kat sini syaitan menakutkan awak bersama teman-temannya. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka. Cakapnya perasaan takut bukan kepada syaitan ataupun sekutunya. Tetapi takutlah kepadaku, bukan ku takutlah kepada Allah. Jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya kat sini kalau kamu orang yang beriman kepada apa? Paling basic, beriman kepada Allah. Maka kamu janganlah takut selain daripada Allah. Itu maksudnya. Okey? Okey, apa pula dalil nakli bagi roja? Roja ini ialah tadi pengharapan daripada surah As-Sajdah ayat yang ke sekejap ya. Surah As-Sajdah ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidurnya. Ini jadi pengharapan kan? Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Maksudnya dia kurang tidur, bukan sebab main game. Tapi mengerjakan solat-solat tahajud dan beramal soleh yang lain. Contohnya, buat apa? Tilawah Al-Quran, berzikir, okey? Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut. Nampak tak? Walaupun ini cerita pasal pengharapan, tapi dua sifat ini mesti saling berkait. Kita mengharap sebab kita takut. Dengan perasaan takut akan kemukaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada kamu. Perkataan sikit je, razaqnahum yunfikun. Dermakan, rezeki itu didermakan kepada orang lain. Nak cerita kat sini beramal soleh, cara yang tadi yang pertama dia cakap apa? Pasal solat tahajud. Okey, yang kedua tadi cerita pasal apa? Mendermakan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Kita share kepada orang lain. Okey? Kena ingat derma ni awak kena ingat orang yang utama sekali ialah orang yang berada dalam lingkungan awak dahulu. Maksudnya keluarga awak dulu. Bila keluarga awak dah okey, dah semuanya dah senang, tak ada yang susah, baru keluar sikit daripada kelompok keluarga awak, jiran-jiran awak. Pastikan jiran awak ada yang tidak makan. Pastikan jiran awak ada yang semua cukup makan, tak ada yang tak makan. Salah, faham lah kan? Barulah kamu ke lingkungan yang lain. Maksudnya utamakan orang yang dekat dengan kamu dah. Okey? Okey, kat sini nampak kan?
sifat ni saling berkait. Tak boleh takut sahaja tapi tak buat apa-apa. Takut je, tak buat apa-apa. Tapi takut tu sehingga kita berbuat baik. Sebab kita takut, kita tinggalkan kejahatan, dalam masa yang sama kita membuat kebaikan untuk mendapatkan keredaan Allah. Okay? So, dua sifat ni saling berhubung antara keduanya. Tidak boleh dipisahkan salah satunya. Okay? Okay. Kat sini pula, cara-cara untuk mendapatkan, nak mendatangkan sifat khauf dan juga roja itu bagaimana? Ini ialah sebahagiannya sahaja. Okey, kat sini cara untuk mendapatkan khauf. Khauf ni ialah ketakutan, rasa takut akan kemurkaan Allah tu. Caranya yang pertama, bergaul dengan ulama dan para solehin. Kenapa yang ini dimasukkan? Kerana kamu ingat kawan itu sangat penting. Kamu berkawan dengan orang baik. Kamu berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Maka kamu akan mendapat wangiannya. Jika kamu berkawan dengan orang yang membuat besi, maka kamu akan dapat apa? Dapat percikan api daripada pembuatan besi itu. Lebih kurang macam itulah. Ustaz tak ingat exactly word dia macam mana. Nak ceritanya, pentingnya memilih kawan. Bila kamu kawan dengan orang yang baik, lagi kalau dapat kawan dengan ulama dan para solehin, dekat situ kamu dapat perhatikan macam mana aku nak kalau buat macam ni, adakah Allah murka? Adakah aku akan dimurkai oleh Allah? Contohnya, kalaulah contohlah kan, sekarang dalam zaman teknologi, kalau aku buat status macam ni, agak-agak kawan-kawan aku yang baik buat tak benda yang sama? Tak. Kalau tak, so stop. Kalau kawan-kawan awak yang baik menyebarkan ilmu-ilmu yang sahih, maka awak pun terdorong sekali untuk menyebarkan ilmu yang sahih kepada orang lain. Itu maksudnya. Kalau kawan awak dah biasa mencemooh, biasa mengecam, sikit-sikit nak keluar status, kecam orang, kamu pun secara automatik pun sama, meluahkan perasaan, keluarkan apa yang kamu tak puas ke hati ke orang lain tanpa memikirkan apa perasaan orang yang mendengar. Itu maksudnya. Kawan tu boleh mempengaruhi kita. Okey, kalau kat sini katanya berkawan dengan ulama, para solehin. Kalau kita tak mampu, tak jumpa nak kawan dengan contohlah mufti wilayah, tak dapat, maka carilah kawan-kawan sekeliling yang baik, yang kamu nampak akhlaknya yang mulia. Supaya nanti biarlah kebaikan tu dapat sekali kamu praktikkan dalam kehidupan kamu. Okey? Yang kedua, sentiasa mengambil ikhtibar daripada kisah kaum terdahulu. Sekarang ni pun dah banyak cerita-cerita dalam TV yang diadaptasi daripada kisah benar, kisah-kisah kaum yang terdahulu. Okay? Sebagai contoh, banyak kan. Ustazah bagi satu je lah, cerita pasal kaum Lut. Ini paling famous lah, awak pun mungkin dah bosan dah muak kan. Okay, kaum Lut, kenapa Allah murka? Sebab apa? Sebab mereka melakukan hubungan sejenis. Okay. Dah tahu dah hubungan sejenis, dan Allah turunkan bala, Allah terbalikkan negeri mereka terbalikkan terus. Bukan satu dunia, negeri dia je terbalik, Allah terbalikkan. Adakah yang hidup? Tak ada, semuanya mati. Maka dah ada kisah ni, kenapa kita nak ulang semula? Kisah tu terang-terangan, bukannya omongan daripada orang dulu sampai sekarang, tidak. Itu dah dinyatakanlah dalam Al-Quran, dah nyata dah. Kenapa kita nak ingkarkan? Kenapa kita nak menidakkan? Kenapa kita nak ulang semula perbuatan mereka dahulu? Nak cakapnya, dah ada dah peringatan. Kenapa mesti ulang? Kenapa kita nak buat juga? Itu maksudnya sentiasa mengambil ikhtibar. Okey? Yang seterusnya, sentiasa bertaubat. Ini ialah satu sifat Nabi yang seharian memang Nabi tidak lepas daripada melakukan solat taubat. Tu Nabi yang maksum tu. Kita, Ustazah ni, aduhai. Sebenarnya kalau kan solat taubat tu lah, taklah berat 2 rakaat sahaja.
Tapi kita ni lah solat wajib pun kita buat tergesa-gesa sebab nak mengejarkan benda lain. Apatah lagi nak tambah bertaubat, solat taubat kan. Bangun malam pun kadang-kadang terlajak. Itu peringatan ustazah jugalah. Okey, seterusnya sentiasa mengingati mati. Kalau cerita pasal ingati mati, orang paling biasa cuma ingatlah, mungkin kalau ustazah lah, tengok orang buat liang lahat. Cubalah bayangkan kalaulah kita ditakdirkan kita yang masuk. Okey? Cuba bayangkan kita duduk kat situ baring dekat dalam longkang liang lahat tu. Posisinya berada 7 kaki kedalaman. Dalam kan? 7 kaki. Lebih kurang macam tinggi kita dah, tapi dalam sikit lah kan. Bayangkan bila kita dah masuk dalam tu, kita dah bersedia ke dengan bekalan kita. Nak cerita kadang-kadang macam seram jugalah. Maksudnya, bersedia ke kita nak mati? Macam tu lah. Kalau tiba-tiba kita kena COVID, bersedia ke kita nak menghadapi, maksudnya sudah cukup ke bekalan yang kita nak bawa untuk di akhirat nanti. Kita ni leka, memang ustazah pun leka. Lagilah ada handset canggih ni kan, leka. Ya, leka. Tapi bila dah sampai dalam situasi tu, kita berada dalam tu, maksudnya kita dah berpuas hati ke dengan amalan yang kita bawa? Kita dah rasa puas hati ke dengan hubungan silaturahim kita sesama manusia lain? Ada tak kita buat jahat pada orang lain? Ada tak kita sakitkan hati sesiapa, mak ayah kita ke, cikgu kita ke, kawan kita ke? Kita kita dah minta maaf ke dengan mereka? Kalau belum, andai kata kita dah berada dalam tu, kita nak buat macam mana? Itulah kadang-kadang, itulah mungkin cara awak, mungkin cara lain lah. Mungkin ada juga ada satu cerita anak kepada seorang raja lah. Dia nak kembalikan sifat dia takut, dia dah takut kepada dia dah terlampau jauh daripada Islam ni kan. Caranya dia suruh anak buah dia korekkan lubang macam sebiji macam kubur. Bagi dia masa 15 minit sahaja. Dia duduk dalam tu dan dia suruh anak buah dia tutup. Dalam masa tu dia merasakan satu perasaan yang kita yang kat atas ni tak boleh nak cakap. Awak kena masuk, kena duduk dalam tu, ditutup dulu baru awak tahu apa perasaan ni. Cubalah. Kalau awak buat contoh masuk dalam kotak dekat dalam bilik awak, benda tu tak sampai tau. Dia punya udara dia, momentum dalam tu semua tak sama. Momentum tiba-tiba kan. Maksudnya zarah ke, dia punya udara ke, dia punya suasana bunyi dia tak sama dengan apa bila mana awak berada di dalam jauh ke dalam tanah. So, cubalah. Kadang-kadang kita kena buat macam tu. Ada satu lagi cara orang beli dengan persiapan kain kapan. Sekarang orang dah jual set kain kapan kan. Kat Shopee pun ada jual lah. 300 lebih je. 300 lebih, betul lah. So, bila awak beli tu, mungkin itu ialah satu kelengkapan awak. Bila tengok kotak tu, teringat, apa aku buat ni? Sibuk main game. Baik, solat cepat. Maksudnya, adalah lain orang lain caranya macam mana untuk mengingati mati. Okay? Okey, seterusnya itu ialah antara cara-cara kita nak mendapatkan sifat takut. Takut akan kemurkaan Allah. Itu cara-caranya. Sebahagian sahaja. Okey, seterusnya macam mana pula nak mendapatkan satu sifat rasa rojak, pengharapan. Yang pertama, bermujahadah menentang hawa nafsu. Hawa nafsu senang kita nak lawan. Kalau tiba-tiba kita tengok TV, cerita best kan. Cerita apa best lah? Dah lama tak tengok cerita. Contohlah. Upin Ipin. Aku kan dah tak layan. Tak usah layan. Upin Ipin. Tiba tengah azan. So, kita nak habiskan episod tu ke kita nak stop pergi ambil semayang? Itulah nama dia. Itu simple. Hawa nafsu paling simple lah tu. Kalau awak boleh berhenti, maka awak hebat, teruskan. Tapi kalau awak jalan sikit nak habis, maksudnya kita dah melayan hawa nafsu kita untuk meneruskan rancangan itu.
Okey, seterusnya melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Betul. Penuh kesungguhan. Paling simple. Ibadah paling wajib yang ditanya yang pertama ialah pasal solat. Tak payah tanya ibadah lain. Pasal solat je dulu. Solat. Adakah cukup syarat-syarat sahnya? Adakah wuduk awak sempurna? Adakah kita ke solat tu kita dah mencapai keseluruhan sempurna rukunnya? Adakah bila solat tu kita khusyuk? Itulah maksudnya. Bila solat, kena melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Buat awal waktu. Jangan tanggung. Jangan sezah. Buat sungguh-sungguh. Ini je lah bekalan. Bolehlah Ustazah ingatkan semula ceramah kemuliaan bulan Zulhijjah itu kan. Ustaz Salahuddin kata, kalau kita tak mampu buat ibadah sunat yang lain, tumpukan pada yang wajib, buat sungguh-sungguh. Bila dah tumpukan, kita dah dapat cover ibadah wajib dengan rasa itulah yang paling perfect, maka kita boleh beralih pula kepada ibadah lain supaya bertambah-tambah lagi ibadah kita. So, utamakan dulu wajib. Selesaikan, sempurnakan yang wajib. Inilah salah satunya. Sebab tu kena sungguh-sungguh. Okey, yang seterusnya tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Inilah sebenarnya Ustazah pun lah kalau kita ditimpa masalah, kita selalu nak berharap kita nak merintih pada orang, mengadu pada orang. Sebenarnya betul mengadu pada orang ialah salah satu cara kita nak melepaskan bebanan kita. Ya betul. Tapi adakah itu salah satu maksudnya bukan Ustaz kata tak boleh. Boleh. Itu salah satunya secara fizikal. Memang kadang-kadang kita perlukan pihak lain untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Bantu tenangkan tu pun dah jadilah. Tetapi kena ingat satu, pengharapan kita hanya pada Allah. Mengadulah pada Allah. Allah je lah yang tahu sebenar-benarnya apa yang terjadi dan apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang sepatutnya kita selesaikan masalah tu. Allah je lah. Mohonlah supaya Allah bantu kita sebab Allah tu lebih berkuasa. Paling senang contohlah kalau macam Ustazah ada anak yang susah nak patuh contohlah Ustazah suruh belajar. Dia susah nak belajar. Maka paling utama kita mengadu pada Allah, minta tolong Allah sebab Allah tu ialah pemegang hati dia. Jiwa dia Allah yang pegang. Maka mohonlah Allah lembutkan hati dia supaya dia mudah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tu dalam kehidupan dia. Itu point dia. Kena ingat, kita nakkan ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan ibu bapa. Ibu bapa ketegak, nak kau jadi doktor. Saya tak mampu jadi doktor, saya mampu jadi engineer je. Contoh. Maka hati mereka adalah milik Allah. Doalah kepada Allah supaya Allah lembutkan hati mereka. Supaya dapat mereka, kalau macam kes ibu bapa tadi, melembutkan hati mereka untuk mendengar pendapat kita. Kalau tadi anak tu susah nak solat, supaya lembutkan hati dia bila cakap, Muhammad solat, maka dia terus pergi solat. Itu maksudnya. Sebab tu saya kata semuanya kita berbalik kepada Allah. Sebab Allah itulah yang maha berkuasa dan Allah itulah yang memegang hati-hati mereka. Okay? Try lah. Sudah dah try dah. Alhamdulillah, senang hatilah, senang hati. Sebab bila cakap tak dengar, tapi bila kita minta doa macam tu, secara automatiknya Allah lembutkan hati dan dia berubah dengan sendiri. Siapa rahsia? Okay, kena ingat jangan putus asa dengan rahmat Allah. Okay. Seterusnya ialah contoh khauf. Ni yang ketiga tadi kan. Contoh khauf dan roja yang yang kedua. Contoh khauf dan roja yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Okey, ini ialah contoh yang pertama. Sebenarnya kalau dalam buku ini ialah contoh yang kedua.
Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Terlantar sebab apa? Sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perasaannya ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berasa sangat takut akan dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa yang ditakutkan. Maksudnya bila dalam keadaan macam tu ada dua perasaan ni je, takut dan mengharap. Aku takut dosa-dosa aku sebelum ini dan aku mengharap Allah ampunkan dosa-dosaku selama mana kehidupanku sebelum ini. Maka bila mana Allah itu penuh dengan rahmat, maka Allah memberikan apa yang diharapkan dan selamatkanlah. Maksudnya Allah ampunkan dosa-dosanya. Maksudnya cakapnya kat sini dua-dua sifat tu bila mana dalam keadaan macam tu lah yang paling down, paling teruk. Dua tu je lah yang akan muncul. So bila dua ni je, mohonlah dengan penuh pengharapan. Okey, contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Okey, kena ingat apabila berlakunya gerhana, kalau kita seronok nak ambil gambar kan, tapi sebenarnya kalau waktu gerhana itulah waktu yang paling Nabi takutkan sebab itulah dia tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tandanya akan berlakunya kiamat. Maka pada waktu ni memang Nabi mensarankan kita buat sekurang-kurangnya dua rakaat solat sunat, iaitu solat gerhana, dan juga ada khutbah. Maksudnya sepanjang tempoh gerhana tu Nabi akan memenuhkan dengan perkara-perkara ibadah. Kalau kita sibuk nak ambil gambar, kau dapat tak gambar cantik tak? Salah tu. Okey, sambung Pada sujud terakhir, baginda menangis kerana takut dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Nabi nak cakapnya Nabi sayang pada umatnya, pada kita. Menangis takutlah Allah turunkan azab pada waktu itu. Lalu Rasulullah merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukanlah engkau telah berjanji padaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka." Tahu kan? Pada zaman Nabi memang Allah tidak menurunkan azab seperti mana Nabi-Nabi yang sebelum Rasulullah. Okey, Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu. Maksudnya kat sini Nabi yang merasa ketakutan, takut kita dilanda azab oleh Allah. Inilah namanya sifat terbaik Nabi pada kita. Okey? Okey, ini ialah tambahan spektrum ilmu daripada surah Al-Anbiya. Sudah bagi maksudnya Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh pengharapan serta gerun. Takut mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Maksudnya dengan perasaan takut menyebabkan mereka melakukan sesuatu penuh khusyuk dan taat. Itu maksudnya, itu saya kata tadi. Dua sifat yang tidak boleh diasingkan. Okey? Okey, ini ialah objektif yang ketiga, konsep khauf dan rojak yang seimbang. Tak boleh takut sahaja sampai tak nak keluar, tak nak makan, tak nak buat kerja lain. Tak. Bukan sekadar mengharap je tapi tak buat apa-apa. Maksudnya macam mana nak seimbangkan antara khauf dan juga rojak. Seseorang yang mengharapkan keredaan Allah hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Maksudnya bukan semata-mata beramal ibadah, tapi kita kena juga sentiasa menjauhi maksiat.
Salah kecil ataupun besar. Okey, rasa takut kepada Allah hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Maksudnya kita takut masuk dalam neraka. Jadi apa yang kita buat? Takkanlah kita nak buat tangkal pula untuk elakkan daripada masuk neraka. Tidak. Mestilah dengan cara kita melaksanakan ibadah supaya mengelakkan kita daripada melakukan maksiat. Ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah Allah dah war-warkan mengenai syurga dan juga neraka. Siapa yang buat baik, banyak amal timbangannya, maka dia berpeluang masuk dalam syurga. Syurga pula bukan pada satu je. Syurga tu banyak tingkat-tingkatnya. Kalau syurga yang biasa-biasa, duduk bawah, apa yang dia dapat? Kalau dia orang yang sangat taat dan melaksanakan segala perintahnya dengan taat, maka dia dapat level yang paling tinggi. Maksudnya dia bezanya macam ni lah, macam awak tengok penthouse tu kan. Siapa duduk bawah dapat rasa biasa je lah. Siapa duduk atas sekali penthouse perasaannya berbeza. Satu level tu dia punya aman damai. Contoh. Okay. Perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Siapa yang nak masuk dalam neraka? Tak tahulah awak pernah jumpa ke tidak, adalah seorang aktris Indonesia pakai tudung lagi. Dia kata, okey, apa salahnya masuk neraka? Okey tak masuk neraka kan boleh jumpa artis-artis Amerika. Tak adalah bosan sangat duduk dalam neraka. Dia bayangkan macam kita nak pergi negara lain. Kat situ boleh jumpa siapa-siapa. Tak. Ingat dalam neraka tu awak bersenang lenang ke? Pergi kelab malam? Tak. Selama contohlah 70,000 tahun tu, 70,000 tahun lah lidah awak dipotong. Tak ada pun awak relax kejap minum air, relax, menikmati suasana. Tak ada. Salah tu fahaman tu. Jadi tak ada siapa pun nak masuk dalam tempat macam tu kan. Kita kena api sikit pun dah rasa dah sengsaranya berhari-hari kan, melepuh tangan, kena api melepuh kan, sakit. Apatah lagi kalau satu badan tu kita kena disambar api neraka. Api kat dunia tu hanya kecil, serpihan daripada api neraka. Allah tak. Memang tak ada siapa pun nak tanya orang bukan Islam pun, diorang pun tak nak masuk neraka. Jadi kita kena tahu adakah perbuatan kita ini menyebabkan kita menjadi ahli neraka. Khauf tu. Takut. Okey, perasaan raja akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Buatlah ibadah. Janganlah rasa, ya Allah dah lupakan aku ke, tak apa, berusaha je lah. Tanggapan Allah pada kita hanya Allah sahaja yang tahu. Yang penting kita berusaha sebaiknya. Khauf dan raja hendaklah berpaksikan husnuzon kepada Allah. Awak dia dah biasa sebut husnuzon ni kan. Bersangka baiklah dengan Allah. Kata rasa aku dah buat macam-macam dah, tapi kenapa Allah beri musibah ni pada aku? Apa salah aku? Aku dah buat dah semua. Jangan fikir macam tu. Kalau fikir macam tu, kena ingat, adakah perbuatan awak tu dah betul-betul dah sempurna dah ke? Maksudnya ada lagi yang kurang, ada lagi yang silap. Maka betul lah selagi mana Allah beri peluang kamu hidup di dunia ini. Okay? Okey, yang ini yang keempat. Objektif yang keempat, hikmah khauf dan roja. Apa kelebihan mempunyai sifat khauf dan roja ni? Yang pertama, melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Ya, betul. Bila ada perasaan takut kepada Allah, takut kepada Allah, kita dah ingat dah benda tu. Takut kepada hantu, tak adalah kita ingat Allah kan. Takut kepada Allah tu dah menyebabkan kita ingat, dan ingat tu melahirkan kita, menjadikan kita manusia yang sentiasa berhati-hati.
Lagi melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Kena ingat tadi sentiasa tidak berputus asa. Sebab tu kena buat bersungguh-sungguh. Kerana yakin Allah melihat dan menilai setiap perbuatannya. Duduklah dekat tempat sunyi, gelap macam mana pun, hanya kita seorang sahaja pun kena ingat Allah sentiasa melihat apa yang kita buat. Mendidik jiwa agar sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya. Didik diri kita, jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Kalau tengah menaik, tengok YouTube tu, alamak ada gambar, gambar apa lah? Gambar orang buka aurat. Nak tengok ke nak apa? Gambar orang mencela orang ini bajet baik ke? Kita nak tengok ke nak hindarkan? Itu maksudnya. Jangan fikir, maksudnya bila time tu fikirlah, kalau aku buat ni berdosa ni, aku pun bersubahat mengumpat dia ni, contoh. Okay? Seterusnya, melahirkan insan yang sentiasa gembira melakukan kebaikan. Ya, betul. Gembira dah. Kalau kita macam, kalau solat tu cakap, dah lega. Tak, dia gembira, ya Allah nak solat. Tu gembira. Supaya mendapat kemanisan iman. Kena ingat, iman. Rasanya manis iman tu ialah tahap yang paling tinggi sekali. Kalau iman biasa-biasa tu, kalau contohlah solat iman biasa kan, lega lah dah semayang. Tapi kalau dia dah mencapai kemanisan iman, belum azan lagi, dah tahu lah kejap lagi nak azan 4:30 nak azan kan. Dia dah bersedia mandi, pakai cantik-cantik, wangi-wangi, duduk dekat atas sejadah sambil tunggu nak azan tu baca dulu Quran. Tu dia orang yang mendapat kemanisan iman. Lagi, melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Segala apa yang dia buat semua dia sandarkan kepada Allah. Dia usaha tapi yang menentukannya Allah sahaja. Itu pengharapan dia kan. Maksudnya orang dia dengan sifat khauf rojak ni melahirkan manusia yang sentiasa bergantung kepada Allah. Setelah berusaha bersungguh-sungguh, sama lawak macam nak exam kan. Buatlah usaha tak kisah smart ke hard ke, tapi selepas selesainya sesuatu yang kamu buatkan atas usaha kamu tu, maka bergantunglah kepada Allah. Okay? Okay, dah habis dah. So sampai sini kita ulang sikit lah. Okay? Adakah kita dah mencapai pembelajaran kita pada hari ini? Kita tengok yang pertama ya. Menyatakan maksud khauf. Apa maksud khauf tadi? Khauf tu ialah takut. Takut kepada apa? Takut kepada azab dan kemurkaan Allah. Jadi dengan takut tu kita nak buat apa? Dengan meninggalkan larangannya. Rojak ni apa? Rojak ni mengharap. Mengharap apa? Mengharap keredaan Allah. Dengan cara macam mana? Dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, contoh khauf dan rojak yang diamalkan oleh Rasulullah. Ada dua cerita tadi. Satu cerita pasal sahabat Nabi yang terlantar sakit. Apa perasaannya? Perasaan takut dan juga mengharap diampunkan dosanya. Contoh yang kedua, Nabi apa? Solat gerhana kan? Nabi solat gerhana dan berdoa. Berdoa banyak-banyak untuk umatnya supaya tidak dilanda azab. Okay, yang ketiga, menerangkan dua konsep keseimbangan antara khauf dan rojak. Okey, apa konsep yang paling senang yang kamu boleh ingat? Tadi, ingat, poin dia kan rasa takut. Rasa takut hendaklah diiringi dengan dia pun selari dengan kehendak syarak. Apa lagi yang saya ingat? Mengharapkan keredaan Allah dengan cara apa? Mengamalkan suruhannya. Ganjaran syurga. Ikutlah awak mana yang awak boleh hafal. Perasaan takut terhadap balasan neraka dengan menjadikannya sebagai satu benteng untuk melakukan maksiat. Ingat neraka? Okey, tak nak buat masuk dalam neraka. Okey. Yang keempat last sekali, ada dua. Bukan, terangkanlah sekurang-kurangnya dua hikmah. Jadi kena ingat, dengan adanya perasaan khauf dan rojak menimbulkan perasaan apa? Kebergantungan kita kepada Allah. Lagi akhlak mulia, tim apa? Menonjolkan sifat akhlak mulia. Lagi
melahirkan insan yang bersungguh-sungguh, tak pernah putus asa. Sebab kita kena buat sungguh-sungguh semua perkara kan. Okey, hafalan mana kamu senang nak hafal. Okey, so sampai di sini sahaja. Cukuplah. Jadi Ustazah nak kamu siapkan buku modul kamu macam biasa. Lepas tu Ustazah akan bagi soalan simple je dalam Google Classroom. Boleh jawab untuk menguji diri awak. Adakah awak faham dengan konsep khauf dan rajak. Dan yang kedua, pengharapan Ustazah supaya ilmu ni namanya ilmu sepanjang hayat. Awak belajar, rupanya macam ni. So awak amalkan dalam kehidupan awak, ya aku tak nak masuk neraka, target aku ialah syurga. Jadi aku kena buat macam ni. So awak kena amalkan, konsisten amalkan dalam kehidupan awak. Okay? Sekurang-kurangnya sikit pun jadilah. Dapatkan, bagilah Ustazah dapat pahala yang berterusan daripada sumber yang sedikit ni, ilmu yang sedikit sangat ni. Okey? Sampai di sini sahaja dahulu. Jangan lupa buat homework. Nanti kejap lagi awak akan jumpa dengan ustaz-ustaz awak kan. Jadi awak boleh bertanyakan jika ada yang awak tidak faham dalam tajuk ni. Okey? Dan apa lagi yang lain jaga diri, jaga family. Kalau keluar tu hati-hati. Sesungguhnya COVID itu benar. Maka jika benar, maka kamu haruslah berwaspada. Okey? Sakit COVID tu benar. Memang awak tak rasa sakit. Mungkinlah ada kelebihan imun tinggi. Tapi kesan jangka panjangnya itu kita tidak tahu. Okey? Sampai di sini sahaja dahulu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okey, mungkin Ustazah ada share link-link yang video-video yang berkaitan dengan tajuk ni. Boleh tengok dalam description ya. Okey, Assalamualaikum.